Ani itu maksudnya tidak putus lagi darah haid. Ya tu. Kalau putus darah haid ni maksudnya bukan menopause. Kalau putus darah haid maksudnya habis darah haid, maka kalau orang panggil tu lulus dah masa semaya, maka didahulukan wati dalam keadaan tak mandi lagi. Mana putus darah haid tapi tak mandi lagi. Jadi hok saat ni maknanya ada tiga makna zina. Orang panggil nak mengelak daripada zina, wati isteri dalam haid. Yang ketiganya ialah onani. Jadi tiga-tiga tu hok paling ringan sekali nampak-nampaknya ialah onani. Sebab onani ni ada khilaf mazhab. Iaitulah Imam Ahmad bin Hanbal maknanya atau khilaf bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak haral lah mafhumnya. Tu. Maka itu dengan ihtimal kata maknanya tidak putus darah haid. Tu. Huk mendahulukan onani sat ni. Mendahulukan onani itu maknanya iktibar makna tidak putus darah haid. Maka kalau dah putus darah haid dengan iktibar kata lalu dah masa yang tulus semaya, maka orang panggil didahulukan wati isteri yang telah putus haid dan tak mandi lagi. Dia tak mandi lagi. Maka jangan pergi kepada onani dulu. Mana wati isteri yang mana tak dia mandi lagi. Tak dia mandi tu kerana yalah tak kira lah atas apa-apa sebab maka itu hak paling ringan. Tu. Tapi kalau tak putus dari darah haid maka didahulukan maknanya zina dengan tangan sat ni. Tu. Haid maka didahulukan atau adapun jikalau diwatinya adapun jikalau diwatinya padahal kemudian daripada putus haidnya dan lalu masuk qadar semaya, maka didahulu atas mengeluarkan maninya dengan tangannya. Jadi hak saat itu hak kata wati yang dah habis itu maknanya belum lagi lalu. Tu. Dengan ketiada putus mana belum lagi lalu mana betul pada wati dia lahir dahulu daripada putusnya atau didahulukan mengeluarkan mani dengan tangannya kerana khilaf bagi Ibn Hanbal. Dan dengan demikian itu kita tasawur dengan ketiadaan putus haid. Tak putus haid lagi hak tu. Dahulu keluarkan mani dengan tangan. Adapun jika diwatinya pada hal kemudian daripada putus haidnya dan lalu masuk qadar semaya. Masuk qadar semaya makna lulus semaya, maka didahulu atas mengeluarkan mani dengan tangannya. Maksudnya mana dia kena dahulukan wati isteri yang putus haid dah. Habis dah haid dia dan lalu masuk qadar semaya. Kerana kuat khilaf kata Abi Hanifah ia mengharuskan watinya. Maka kerana Abu Hanifah bagi dia tak mandi lagi pun boleh dah. Jadi khilaf tu makna kuat. Jadi maknanya kalau tak mandi lagi pun mazhab Hanafi makna boleh dah wati. Mazhab kita tak boleh wati lagi kalau tak mandi. Maka kerana kuat khilaf Abi Hanifah daripada khilaf Ahmad. Kuat tu makna pandangan Abu Hanifah tu makna kuat. Jadi kuatlah khilaf itu. Maka didahulukan makna berbanding dengan khilaf Ahmad yang mana tidak haram onani tu. Tu. Jadi Imam Ahmad bin Abu Hanifah maknanya wati isteri yang belum mandi yang sudah putus haid itu bagi dia harus tak apa. Mazhab kita tak bolehnya. Mazhab kita tak boleh kedua. Onani pun tak boleh, haram. Yang keduanya maknanya wati isteri yang belum lagi mandi walaupun sudah putus haid sekalipun.
Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an seorang wati akan isterinya. Kemudian daripada sudah putus haid dan dahulu daripada mandinya. Tak ada mandi lagi, tak boleh nak sabar. Maka dia melakukan hubungan. Adakah haram atasnya, atas seorang sani dan jadi fasik dan takzir akan dia ataupun tiada? Jadi adakah haram di atas dia dan kemudian dia tu jadi fasik dan ditakzir akan dia. Ditakzir dihukum selain daripada hudud, nama dia takzir akan dia ataupun tiada? Tiada ditakzirkan akan dia. Maka dijawabnya dengan katanya, dijawabnya radhiyallahu anhu dengan katanya radhiyallahu anhu, iaitu haram watinya dahulu daripada mandinya. Itulah mazhab kita Syafi'i. Dan tiada jadi dengan yang demikian itu fasik, sekira-kira ghalib ta'atnya akan maksiatnya. Kalau dengan sebab tu wati isteri dalam keadaan tak mandi lagi walaupun putus haid dah, tak jadi fasik, seandainya ghalib tidak sekira-kira ghalib taatnya di atas maksiat. Maksudnya taat dia lebih banyak daripada maksiat dia. Tak jadi fasik dia. Maksudnya kalau banyak maksiat dia berbanding dengan taat dia, maka jadi fasidlah dia. Dan tidak boleh ditakzir akan dia atas yang demikian, melainkan jika ia angkatkan pekerjaannya kepada hakim syar'i. Jadi kalau tak sampai kepada hakim syar'i, mana tak boleh nak takzir akan dia. Takzirnya hukuman selain daripada hudud, seperti penjara ke denda ke. Tiada boleh ditakzirkan dia atau melainkan jika ia angkatkan pekerjaannya kepada hakim syar'i dan sudah ditegahkan daripada yang demikian itu oleh hakim. Tu hakim sudah lari dia dah, buat juga. Dan kembali berbuat pula yang demikian itu. Tu hakim sudah diangkat kepada hakim, hakim suruh hakim lari dulu. Beri amaran. Panggil beri amaran dulu. Tak pakai buat pula maka baginya ditakzirkan dia. Kalau lagi tu baru boleh kena takzir. Berdosa tu dia takzir ni lain, berdosa tu berdosa kena hukum hudud ke apa panggil takzir tu suatu perkara yang lain dah pula tu. Jadi tidak ditakzir tu bukan tak berdosa. Cuma tidak ditakzir, dihukumkan di atas dunia. Su'ila radhiyallahu an, adakah harus wati akan perempuan yang ia istinja dengan batu? Dia kencing, dia istinja dengan batu ataupun tiada. Masalah dia istinja air kecil lah. Maka dijawabnya harus ia wati akan dia, malaikat ia ghalib atas zannya, bahasanya kuat pada sangkanya, kena najis zakarnya daripada barang yang wajib atas perempuan itu membasuhkan dia. Mana hak zahir ketika duduk qada hajat atau bahagian zahir yang wajib bahagian tu basuh tu. Takut berlama najis tu hak pada tahap tu. Kalau kena najis hak dalam tu tak apa. Tu. Kalau takut berlama najis hak dalam tu tak ada apa Takut berlama najis maksudnya di kawasan hak wajib dia basuh tu masuk ada najis, maka kena najis hak di situ. Jadi kalau takut kena najis hak di situ itu tak boleh. Maka tiada harus waktu tu. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada barang yang adalah perempuan yang permulaan haid. Permulaan haid ni maksudnya dia tak biasa lagi keluar darah haid. Ni kali pertama lah. Mubtadi'ah, orang yang baru mengalami keluar darah haid. Orang baru lah ni. Orang baru. Jadi perempuan yang permulaan haid melihat ia akan darah 2 hari. Ni kali pertama dia keluar darah haid. Dia tengok mula-mulanya tubik darah 2 hari dan putus sehari. Kemudian demikian pula, maksudnya dia tengok ada darah pula 2 hari. Lagu tu lah. Kemudian hari yang ketiga putus pula. Maka putus pula hingga begitulah sampai sebulan duk main 21 gitu. Tengok darah 2 hari, tengok putus pula. Lepas tu mari pula darah 2 hari. Hingga begitu sampai sebulan atas sifat darahnya, darah haid.
Tu. Suatu jenis jua. Nah, tak ada beza, tak ada tamyiz. Nah. Yo paling kuatnya ialah tamyiz lah, kerana tamyiz tu ialah sifat darah. Bukannya adat. Jadi siapa seboleh lagu tu main 2-1 2 hari nampak darah haid, sehari tak ada putus. 2 hari pula ada. Maka adalah kita hukumkan haid sekurang-kurang haid atau tiada. Jadi soalan tu pun soalan dia. Adalah kita hukumkan haid sekurang-kurang haid ataupun tiada. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu, dijawabnya adalah haid itu sekurang haid, iaitu sehari semalam. Dihukumkan dia tu darah haid ialah hak sekurang-kurang haid. Sebab dia tidak intizam lagi, dia tak ada adat lagi. Dia tidak ada adat, maksudnya tak boleh nak berpegang kepada adat, dan darah pun dia tak ada tamyiz. Tak boleh nak berpegang kepada dua-dua tu. Maka dihukumkan dengan sekurang-kurang haid. Sebab dia duk mari 21 ni. 21 ni. Maka diberikan hukum dia tu makna haid sekurang-kurang haid, iaitulah maknanya sehari semalam pada awal darahnya, yakni hari mula-mula tu lah. Dan sucinya 29 hari. 29 hari tu adalah suci. Tu. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang perempuan melihat ia akan darah padahal ia tahun haid. Masuk tahun haid tu maksudnya dia sudah sampai kepada sinul haid, itulah maknanya 9 tahun qamariyah takriban. Padahal ia tahun haid. Maksudnya dia dah sampai, orang panggil maknanya kalau tubik darah tu makna darah haid lah. Banyak mana dia ni tengok 3 hari. Tu. Maka putus ia pada dia tengok 3 hari, maka putus ia daripada darah saat ni pada awal bulannya. Kemudian datang darah itu pada awal bulannya datang darah itu, makna dia tu tengok 3 hari, maksudnya tubik 3 hari lah. Tu maksud tengok tu makna tubik. Hasil daripada tubik. Datang darahnya mana awal, pada awal bulannya datang darah itu. Dan pada bulan yang keduanya sebulan darah. Yang ni bulan yang pertama mana dia tengok 3 hari, datang darah. Dan pada bulan yang keduanya sebulan darah. Atas sifatnya satu, tak ada beza, tak ada tamyiz. Dan yang ketiganya, bulan yang ketiganya sebulan juga darahnya. Tetapi pada 10 yang pertamanya hitam. Dan yang ketiga tu, bulan yang ketiga dan yang ketiganya boleh mana sebulan juga. Sebulan juga mana sebulan juga mari darah. Tapi di sini ada tamyiz. Sebenarnya juga darahnya, tetapi pada 10 yang pertamanya hari 10 hari yang pertama hitam, warna hitam. Dan pada 10 yang kedua, mana 10 hari yang kedua 11 sampai 20 itu merah. Hitam daripada merah. Dan pada 10 yang kemudiannya kuning juga. Ni ialah kuning. 10 hari yang pertama makna hitam, yang kedua kuning juga. Maka apa yang kita hukumkan haidnya? Qala musannif rahimahullah taala. Maka jawabnya, maka pada bulan yang pertamanya 3 hari itu haidnya. Dia 3 bulan yang pertama ni 3 bulan. Bulan yang pertama dia tengok darah 3 hari. Kemudian bulan yang kedua sebulan. Bulan yang ketiga sebulan juga. Tu. Jadi hak bulan yang pertama 3 hari itu ialah haid. Daripada bulan yang kedua itu dikembalikan qadar adat bulan yang pertama, yakni 3 hari.
Dia kerana di atas kaul yang mengatakan makna sekurang-kurang adat tu makna dua kali tu adat dah tu. Dan bulan yang kedua tu dikembalikan kepada adat sebab berlaku dah. Bulan yang pertama tu tiga hari tubik darah. Bulan yang kedua sebulan penuh tubik darah, maka dikembalikan kepada adat. Adat dia 3 hari dah, sebab dia tubik dah 3 hari. Tu. Dan dia wak misal tu dia adalah maksud dia tu ni wak misal lagi tu. Dan pada 10 yang kemudian dan pada bulan yang ketiganya haidnya 10 hari. 10 hari. Yang pertamanya 10 hari yang pertama kerana kerana kita amalkan dengan tamyiznya, yakni bezanya haid itu. Jadi untuk bulan yang pertama 3 hari haid. Bulan yang kedua walaupun tubik darah tu sepenuh bulan 3 hari je darah haidnya. Sebab dikembalikan kepada adat dia. Bulan yang ketiga dihukumkan 10 hari mana haidnya kerana iktibar kepada tamyiz. Jadi tamyiz tu makna sifat darah boleh beza. 10 hari yang pertama hitam, 10 hari yang kedua merah, 10 hari yang ketiga ialah kuning. Maka 10 hari yang pertama itulah maknanya adalah darah haid. Tu. Itu diamalkan dengan tamyiz. Dia panggil tamyiz tu lebih kuat daripada adat. Ketika tidak ada tamyiz, diijrakan, diperlakukan adat. Su'ila radhiyallahu an, jika seorang perempuan melihat darah 3 hari, jika seorang perempuan melihat darah 3 hari, kemudian putus kemudiannya 12 hari. 3 hari jadi 3 hari campur 12 hari tu ialah 15 hari. Tu. Atau dia buat angka lagi tu. Kemudian datang darah pula 3 hari lepas daripada 15 hari. Jadi 3 hari, 12 hari, 3 hari mari darah, kemudian suci daripada darah 12 hari. Kemudian mari pula 3 hari, kemudian putus darahnya. Adakah jadi qaid kemudian putus atau tiada? Maka jawabnya radhiyallahu an, maka darah yang pertama itu ialah darah haid 3 hari itu. Dan 12 hari sucinya. Dan 12 hari suci 12 hari itu. Dan demikian lagi 3 hari. Kemudian daripada suci 7 cukuplah 15 hari. Kerana skore-kore tuhur 15 hari. 12 hari yang kedua selepas daripada 3 hari. Betul. 12 hari itu maknanya suci. Kemudian tubik darah pula lepas 15 hari. Itu makna darah tu pun juga suci. Tubik 3 hari. Jadi 12 capur 3 tu dia jadi cukuplah 15. Sekure-kure suci. Tu. Dan darahnya 3 hari yang kemudian itu darah fasid. Darah fasid mana darah fasad. 3 hari mula-mula tu darah haid. Kemudian mari 15 hari suci. Kemudian mari pula 3 hari tubik darah, itu darah fasid yang kedua tu. 3 hari yang kemudian itu dan darah fasid juga. Dan jika putus dan jika berkekalan darahnya. Jika putus dan jika berkekalan darahnya. Maka berputus, jika putus dan jika berkekalan putus, tak ada kira dah. Maka hendaklah ditilik kerana ia terbagi padanya kepada perempuan itu tiada sunyi daripada 7 bahagi. Tu. Jadi buat sendirilah maksud dia ni. Tu. Jadi boleh kita tengok dari kitab-kitab fiqh lain. Kerana ia terbagi padanya kepada 7 perempuan itu tiada sunyi daripada 7 bagi 7 keadaan. Su'ila radhiyallahu an. Bila Ibn Hanbal tu tadi Ibn Hanbal boleh semata ke ada koi? Mana khilaf tu maknanya Ibn Hanbal boleh lah. Mana ni tu?
Polis mata. Tahu lah tu tu. Koi ada koi. Nyada juga ni syarat dia tu. Tapi khilaf Abu Hanifah ni dia lebih kuat lagi. Maknanya boleh wati sebelum dia pada mandi. Tu. Maksud dia buat tu dia ikhtiar. Jadi hok nani tu maksudnya maknanya tak berapa kuat boleh pun. Boleh. Hanya Imam Ahmad tak kuat hujah dia ni. Hok Abu Hanifah ni dia kata boleh wati isteri lepas putus haid tak mandi lagi tu kuat. Itu yang dimaksudkan dengan kuat pada khilaf Abu Hanifah tu. Dengan sebab tu dia dahulukan orang panggil Abu Hanifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mana nih? Lafzul rawi bil munawalati wal ijazati ma'an. Mana lafaz rawi dengan munawalah dan ijazah ma'an, serta munawalah serta dan ijazah. Au bi maknanya munawalah serta dengan ijazah satu, au bi ahadihima faqat, ataupun dengan salah satu daripada keduanya, munawalah saja, ijazah saja. Jadi ada tiga lah. Wa fihi ma hadatsana wa akhbara yasughu inda ba'di man qad ghabara thumma bayanul waqi'il muawwalu wa ma alayhi lil siril amalu. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa fihi ma, baca syarah lalu, dan pada keduanya ai fil ijazati wal munawalati, pada ijazah dan juga munawalah sawaun ijtama'ata, sama ada berhimpun keduanya, yakni munawalah serta ijazah, au ufridat ataupun ufridat ihdahuma, ataupun ditunggalkan akan salah satu daripada keduanya, yakni ijazah saja, munawalah saja. Tu al-qauli bi anal munawalatul mujarradata anil idni riwayatun sahihatun. Ini berlaku begini ni di atas kaul yang mengatakan dengan bahawa munawalah yang disunyikan daripada izin, yakni ijazah, riwayatun sahihatun, ialah riwayat yang sahihah. Tu. Ada pula kaul yang mengatakan munawalah tu mesti kena menyertai dengan ijazah, bagus sah. Kalau munawalah tanpa ijazah itu tidak sah riwayat tu. Tu. Ini berlaku di atas kaul yang mengatakan sah begitu. Istimal. Jadi wa fi ma istimalu lafzi menggunakan lafaz haddatsana wa akhbara. Tu. Haddatsana wa fihima haddatsana wa akhbara. Wa akhbarana ai wa akhbarana. Tu. Yasughu dzalikal istimalu, harus. Yasughu makna harus. Harus demikian itu istimal inda ba'di man ghabar qad ghabaru, di sisi orang setengah daripada mereka yang sungguhnya telah lalu. Siapa dia? Ai mada yang telah, makna ghabara tafsir dia ialah mada yang telah lalu. Mana? Kal imami Malikin wa ibn Syihabin. Tu. Qala fi takrib, berkata Imam Nawawi pada kitab takrib dia, kitab mustalahil hadis, Imam Nawawi nama dia takrib, disyarah oleh Imam Suyuti nama dia Tadribur Rawi. Dia kata wa hukiya an Abi Nuaim wa ghairih, dihikayatkan daripada Abi Nuaim dan juga lain daripada Abi Nuaim. Hikayat apa dia? Jawazu zalika, harus demikian itu. Yakni maknanya istimalul lafzi, istimalkan lafaz haddatsana akhbaro, harus menggunakan lafazan itu fil ijazati al mujarradati. Mana munawalah tanpa ijazah wasahihu alladhi alaihi jumhurul al-man'u, bermula kaul yang sahih yang mana di atasnya alladhi itu ialah jumhur, al-man'u ialah tertegah, tak boleh. Tu. Tak boleh maknanya munawalah yang tidak disertai dengan ijazah ataupun izin.
wa takhsisuha bi ibaratin musy'iratin biha tubayyinul waqi'ah. Menentukan akan ijazah tu dengan ibarat yang memberi ketahui dengannya dengan ijazah, tubayyinul waqi'ah, menyatakan akan waqi'. Tu ini amril waqi'. Wa ila hadza, dan kepada inilah, wa ila hadza, kepada inilah asyara biqaulihi, kepada inilah mana telah menunjuklah hal musannif dengan katanya, yakni masuk kata wa takhsisuha bi ibaratin musyaratin biha tubayyinul waqi'atu. Itulah maksud dia hadza. Jadi kepada ini telah mengisyarat oleh musannif dengan katanya summa bayanul waqi' ay fi kaifiyati tahammuli min munawalatin au ijazatin. Kalau kita menanggung hadis dengan cara munawalah ataupun ijazah, maka kemudian au kilaihima ataupun salah satu daripada keduanya, bihaitsu yatamayyazu, sekira-kira boleh bezalah kullun min ghairihi, tiap-tiap daripada daripada lainnya, lain daripada kul. Mana ka'an yakula, seperti bahawa dia berkata haddatsana au akhbarana fulanun ijazatan, akan sebagai mana ijazah, au munawalatan ataupun au huma ma'an ataupun kedua-duanya. Al-mu'awwalu alaih, yang diberpegangkan di atasnya, huma ma'an al-mu'awwal alaih, yang diberpegangkan di atasnya. Wa ma ay wa huwa alladhi alaihi lil katsiril amali. Wa ma ay wa huwa malladhi, wa huwa alladhi alaihi ala alladhi tu lil katsiri, bagi al katsir al amalu. Amba'ana, ialah amba'ana, kebanyakan daripada mana ahli-ahli duduk pakainya. Yani amba'ana ai istimalu hadzal lafzi, menggunakan lafaz ni amba'ana ni li ba'dihim, ialah bagi setengah mereka itu, ai li ba'dil mutaakhirin, bagi setengah orang yang terkemudian. Kama qala an-Nawawi, sebagaimana berkata akan dia akan matu al-Imam Nawawi fi Taqrib, pada kitab Taqrib. Mana sebagaimana berkata akan dia al-Imam Nawawi fi Taqrib, dari kitab Taqrib. Taqrib mana Taqrib, qarzara, sungguh telah zahirlah ay fil ijazati, ay li ba'dil mu'taqin kama qala an-Nawawi fi Taqrib. Qad zahara ay fil ijazah, pada ijazah, sesungguhnya telah zahirah pada ijazah. Qala al-Iraqi, berkata al-Iraqi, wa ba'duhum yaktaru fil ijazah, setengah daripada mereka itu nama maknanya memilih ia pada amarah, pada ijazah. Tu amba'ana, dia pilih perkataan amba'ana, kasahibil wijadah, seperti kata tuan kita al-wijadah. Tu wa huwa al-Walid, siapa dia ni? Tuan kita al-wijadah, itulah al-Walid Ibnul Mukhallad, mana al-Walid Ibn Mukhallad al-Andalusi al-Maliki. Qala fi Tadrib, berkata Imam Nawawi dalam kitab Tadrib, berkata Imam Suyuti di dalam kitab Tadribur Rawi, wa alaihi, dan di atasnya, di atas
Kata ini lafaz hadzal lafzi, mana lafaz ini amalun nasi ialah amal manusia al-ana mana masa sekarang. Tu. Qala wal ma'rufu indal mutaqaddimina annaha, apa yang diketahui yang maklum di sisi ulama-ulama mutaqaddimin yang terdahulu, annaha bahasanya amba'ana tu bimanzilati akhbarana. Amba'ana tu mendapat dengan amba'ana akhbarana. Tu. Qala fi tadrib mu'alaihi amalun nas wal ma'ruf inda muqaddimina annaha bimanzalati wal lafzu wal lafzu an ay istimaluha wa ma'alil katsir wal manu ambana wal lafzu anna ba'duhum qad amkaro. Dan bermula lafa'anna, yakni setengah daripada mereka itu sungguhnya ingkar. Tak boleh guna lafa'anna. Mana istimal yang mana menggunakan akan dia tak boleh lafa'an fir riwayati bis sama, pada meriwayatkan hadis itu dengan cara sama, anil ijazah, meninggalkan ijazah. Bagaimana kean yakula, seperti bahawa dia kata akhbirna, beritakanlah akan kami akhbirna akhbarana. Kean yakulu, seperti berkata mereka akhbarana fulanun, telah mengkhabarkan kami oleh si fulan. Ka'an yakula akhbarana, jadi fulanun anna fulanan haddathahu atau akhbarahu, bahasanya fulan itu membagikan dia ataupun atau akhbarahu ataupun mengkhabarkan akan dia. Sekatulah lagi dah ba'duhun qad ankaro. Yalah di situ. Oh, namanya tu